Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita bertemu lagi sekali pada malam ini dengan satu topik yang ada kaitan dengan pembunuh nombor 2. Selepas daripada masalah jantung, anda boleh teka, sebab saya dah bagi sedikit tip tadi kan, apa topik pada hari ini ada kaitannya dengan pembunuh kedua di negara-negara barat, terutama sekali negara-negara maju, dan kalau Malaysia pun tengah mengejar untuk bersama menjadi negara-negara pertama, okey, atau negara kedua, bukan negara ketiga lagi dah, ataupun kita nak turun ke negara ketiga, tak tahu disebabkan oleh masalah ekonomi dan sebagainya ni. Namun kita dah biasakan diri dengan cara hidup macam orang barat juga, maksudnya macam orang yang dah pergi ke, orang kata apa, negara-negara yang ke depan. Okey, so pertama masih lagi heart attack, masih lagi masalah jantung. Masalah kedua ialah masalah kanser. Heran dulu kanser zaman tok nenek kita dulu mungkin nombor 10 ke nombor 15, saya tak tahu, tetapi sejak 20 tahun 10 tahun kebelakangan ni dia dah naik mencanak sampai ke nombor 2 nombor 3, paling lambat pun ataupun paling bawah pun nombor 3 nombor 4 lah. Okay, so saya ikut American punya study, mengatakan mereka sudah mendapat statistik mengatakan cancer is the second highest killer in at least dalam 300 daripada rakyat mereka. Jadi kalau kita ikut trend macam tu, sebab kadang-kadang kita terlambat sikit buat statistik, di Malaysia kadang-kadang dah orang kata apa, ada masalah lain lagi, tetapi tetap kanser tu top 3, top 4, okey, yang paling terbawah nombor 4. Baik, kalau nombor 2 berarti kalau saya kata average 1/8 di statistik negara-negara maju ialah 1/8 daripada kes-kes yang paling famous untuk wanita. Kita fokus pada malam ini, contohnya breast cancer, ataupun kita ambil prostate, ataupun kita ambil colon cancer, ataupun kita ambil lung cancer, atau yang kurang sedikit, yang jauh sedikit, liver cancer, yang susah-susah seperti thyroid cancer, esophagus cancer atau blood cancer, semua tu banyak lagi lah yang kita bahagi kepada dua. Satu dipanggil solid cancer, satu dipanggil liquid cancer. Okay, so malam ni kita ambil satu sampel dahulu, yang banyak kajian dibuat. Kalau tak ada kajian, nanti kita teka-teka je, tak sonok lah kan. Setiap kali saya nak bagi sesuatu statistik tu, lebih baik saya prepare, supaya kalau ditanya ada tak dia punya link atau dia punya research work, dah. Okay, 1/8 daripada wanita akan kena breast cancer. 8 orang 1. Okey, so berarti satu lagi yang saya nak ambil kaitannya dengan diabetes mellitus. Penyakit diabetes, ada sebab juga kenapa saya pilih penyakit kronik ni, ada kaitannya dengan breast cancer, sebab kajian lagi sekali. Berarti breast cancer mewakili kanser. Hampir sama juga kalau you boleh bayangkan kanser-kanser lain, cuma kanser lain tidak begitu orang panggil akrab kalau dari segi pergandingannya, yang mana yang boleh orang panggil apa di sebaliknya, ataupun vice versa. Bermaksud diabetes, orang yang kena diabetes boleh orang kata apa, ada chance kena breast cancer kalau perempuan. Okey, dan orang yang kena breast cancer boleh kena diabetes. So dia boleh bertukar tempat. Okey, begini, kalau diabetes mellitus secara umumnya di Malaysia dah kita kata lebih kurang 10%, di negara-negara maju hampir 11%. Okey, dan tak lama lagi hampir 40% daripada seluruh rakyat dunia ni mau tak mau akan kena sama ada diabetes yang dah full ataupun pre-diabetes, sampai 40% total. Bayangkan kalau ada 7 bilion kan, sekarang ni hampir 7 lebih dah, nak dekat 8 bilion rakyat di dunia ni. So berarti kalau katakan 40% dah hampir dekat 2 bilion lah kan yang ada masalah diabetes. Dan dalam orang yang diabetes ni, kalau perempuan, dia boleh ada chance kena breast cancer lebih kurang 130%.
lebih tinggi chance-nya daripada mereka yang tak ada diabetes langsung. Saya ulang lagi sekali, kalau katakan saya ada diabetes, saya ada chance nak kena, kalau perempuan ada chance nak kena breast cancer sebanyak 130% lebih kalau dibandingkan dengan kawan saya yang tak ada diabetes langsung. Boleh faham ni? Perempuan okey. Sama juga kalau you ambil katakan chance nak kena prostate, chance nak kena colon cancer, ramai-ramai kalau kita tak ada apa langsung penyakit lain, dia sekian grup ni. Kalau saya ada penyakit diabetes, saya ada chance nak kena hampir 100% lebih. That means kali lipat, kali ganda kalau dibandingkan dengan mereka yang tak ada langsung penyakit kronik ni atau penyakit 3 serangkai. Malam ni kita nak fokus diabetes. Sekejap lagi you akan tahu kenapa. Mungkin sebahagian daripada you dah mula fikir-fikirkan, ni mesti ada sebab dengan tak apa, nanti saya cerita. Dan berbalik kepada orang yang ada breast cancer pula, katakan saya ada breast cancer, saya boleh kena diabetes lebih kurang 120% lebih chance nak kena tu daripada kawan saya perempuan ni yang tak ada apa langsung. Maksudnya dia sihat walafiat. Faham ni? Okay, so jadi antara dua-dua ni, sama ada you ada cancer ataupun you ada penyakit kronik, yang paling kita pilih malam ni adalah diabetes. Dua-dua ni kena hati-hati. Walaupun mula malam ni you cuma ada satu saja, you bukan ada dua penyakit, you ada satu, tapi you boleh simpulannya ataupun kebelakangan nanti you mungkin dapat terus dua daripada satu penyakit ni. Sama ada you ada breast cancer, boleh kena diabetes, jadi dua penyakit, ataupun you ada diabetes, lepas tu you akan kena breast cancer, jadi dua penyakit. Tak maulah cerita sampai 3-4 penyakit. Kadang-kadang dia berangkai-rangkai juga kan, sebab kanser ni kan dia boleh metastasis, dan diabetes juga dia boleh bukan attack satu organ saja kan, dia boleh attack daripada mata sampai ke kaki kan. Jadi tuan-tuan sekalian, ini maksudnya secara menyeluruh, sama ada medical ataupun perubatan zaman moden ni dah boleh menyelesaikan masalah kanser. Buat sampai ke hari ini belum lagi mereka dapat menyelesaikan ataupun meleraikan banyak lagi masalah-masalah kanser yang bertimbun-timbun. Kalau tengok file di onkologi klinik tu tak habis-habis lagi. Datang kanser A, lepas tu dia boleh mutasi jadi kanser B pula, walaupun nama sama tapi dia punya subtype dia, jenis dia dah pula lain pula. Jadi kesian juga para saintis, para doktor, asyik mengejar je bayang-bayang untuk menyelesaikan masalah. Selain daripada buat kemoterapi, apa lagi kita buat selain daripada kemo? Anda yang dah pernah macam saya dulu, kemo, radioterapi, dan kalau perlu operate, dia operate kan. Dia paling kurang dia kena ambil biopsi untuk nak check kan. Itu pun memerlukan sedikit korek sana korek sini juga. Kadang-kadang risau juga kan. Tapi kadang-kadang macam breast, kita fokus malam ni mungkin dia buat lumpectomy saja, lump saja yang dia keluarkan, ataupun celah ketiak lagi dia nak check sama ada dah spread atau tidak, beberapa biji dia ambil, kalau perlu dia operate semua, kalau perlu di radioterapi dahulu, kalau perlu kemo dahulu pun. Percentage untuk baik pulih kadang-kadang tidak begitu memberangsangkan. Lepas tu dia ada sekarang ni zaman moden dipanggil targeted terapi yang target terus cuma kepada sekian tempat saja. Ada yang dipanggil gene terapi, pakai genetik genom kita, dia convert. Ada yang dah dapat keberkesanan tapi masih lagi peringkat kecil, dia jumlah yang dah orang kata apa, mendapat manfaat masih lagi ramai yang menunggu giliran untuk baik pulih. Tapi takutnya kalau dah sampai stage 3, stage 4, selalunya dah hampir terlewat. Namun malam ni supaya you tidak berputus asa, boleh dengar terus, supaya kita nak memberi bukan saja harapan, tapi kita nak memberi cara-cara supaya you masih lagi boleh
InsyaAllah kalau apa pun dikata oleh doktor ataupun dia cuma diberi 3-6 bulan lagi nak hidup, masih banyak lagi kes-kes yang dah anda tengok dengan penggunaan miferoterapi. Mifero tu maksudnya minda pun kita pakai, fizikal pun pakai, rohaniah pun pakai. Kalau kita insyaAllah pakai tiga-tiga ni dengan diiringi dengan doa yang tidak pernah tinggal, kan Tuhan tu bila bagi penyakit tu ada sebab yang tertentu. Selain daripada kadang-kadang memang kita menzalimi diri, tapi kalau kita jaga diri macam mana pun kadang-kadang kena juga kanser dan kena juga diabetes, maka kita kena berhati-hati. Baik, satu. Nombor dua ialah kita kena tahu yang sebenarnya kanser ni, ni dia kenapa saya pilih diabetes. Kanser ni dia ada orang putih panggil sweet tooth. Tahu sweet tooth tak? Dia ada gigi yang suka benda manis, gigi pula lidah lah, tapi masalah dia kata sweet tooth. Sweet tooth ni memang suka macam makanan-makanan manis lah, kuih-kuih Kelantan, kuih-kuih yang manis-manis tu semua tu, biskut, kek semua tu, memang dia takkan lepas lah. Gula-gula, aiskrim, memang donat ataupun you sebut je lah, asalkan ada icing. Wah, dia memang suka sangat lah coklat-coklat yang manis. Okay, so kanser memang suka bahan-bahan yang manis, yang rasa manis. Tetapi ramai selalu saya kata yang tak manis pun ada gula, sebab dia dipanggil refined carbohydrate. Sebab tu selama ni beberapa hari lepas saya fokus kepada makanan, pada benda-benda yang nak menurunkan gula, berat badan, blood pressure dan diabetes ni. Sebab malam ni saya nak cerita dia berterusan perjuangannya untuk kita nak lawan kanser pula. Benda yang sama kita cuba lawan, sebab gula ni dia memang merupakan satu fuel ataupun dia panggil apa, macam petrol, macam daya tenaga untuk menguatkan kanser sel ni. Kalau dia tak kena gula, dia tak boleh hidup. Okey, sebab apa? Dia suka ambil gula-gula ni, dan dia termasuk karbohidrat. Bila saya kata gula, bukan gula pasir saja. Semua faham kan? Yang refined karbohidrat tu, yang tak ada serat semua tu, dia suka ambil ni, dan dia kawal, dan dia tamak, dia ambil semua dan dia tak bagi langsung kepada sel-sel kita. Dia kalau sel-sel kita tidak ada makanan yang sihat melalui lemak ataupun melalui protein lain, maka mereka pun akan jadi, orang kata apa, berserah dirilah. Sebab tu orang panggil apa, cancer cell ni boleh take over sel-sel yang normal. Kerana kenapa? You nak tahu tak, bila dia dah makan gula yang mencukupi, ni makanan ataupun baja kepada cancer cell, tahu kan? Semua dah tahu kan? Jadi dia akan pack dalam kita punya sel tu yang dinamakan micro RNA. Kan dalam sel kita tu ada DNA, ada RNA, ni semua ni peta ataupun dia punya map untuk chop kita punya body, kita punya fitrahnya, sel kita macam mana, badan kita, organ kita semua macam mana, dah ada Tuhan siapkan RNA, DNA dalam jin kita tu. Tetapi kalau cancer cell ni dibenarkan berterusan, makan dia cukup orang kata happy time semua tu, dia akan keluar micro RNA 122. You tak payah ingat ni, saya pun tak akan ingat, tapi rupa-rupanya kajian dah dibuat bila sel kanser ni dapat cukup makan. Sebab itulah diabetes senang, kalau tak jaga kena kanser. Kanser macam mana dia boleh menyebabkan orang kena diabetes, dengar dulu. Okey, sebab dia suka makan benda-benda yang ni kan, karbohidrat, yang refined ataupun gula-gula ni semua, maka bila micro RNA 122 tu nama kod dia, dalam genetik tu, dia signal tu akan terus masuk ke dalam sel. Ada satu tempat yang dipanggil extracellular vesicle. Mulalah kalau sains-sains macam ni you tak payah dengar ataupun buat je atau buat faham je. Pasal apa? Saya pun tak akan nak ingat lama-lamanya, sebab yang penting bukan kat situ. Yang penting dia pergi kacau signal ni. Yang ni kita kena tahu. Dia kacau islets of Langerhans. Ni nama sel yang mengeluarkan insulin. Berarti dia dalam organ apa? Cepat. Insulin keluar daripada mana? Yes, daripada pandai, daripada pankreas. Jadi bila dia kacau pankreas dan dia ganggu
Yang namanya islets of Langerhans ni, nama sel-sel yang mengeluarkan insulin tu, dia merosakkan pengeluaran insulin. Jadi apa yang berlaku kalau insulin tak cukup? Naiklah, mencacak you punya glukos dalam badan you. Sebab apa? Kita makan dah lah benda-benda yang manis, kita dah lah bagi makanan dan baja kepada kanser. At the same time, lebih-lebihan lagi tu tak sempat kanser tu makan pun, kadang-kadang kita bertaburan banjir dalam badan kita disebabkan oleh insulin tak efektif. Why dia tak efektif? Di samping kanser sel tu tengah makan punya shock, dia juga mengganggu sel pankreas. Nampak tu? Saya bagi contoh, katakan kita ada breast cancer, cancer cell ni bagi signal, dia ada dia punya connection dia, dan dia selalunya dengan sini sepatutnya mati dah sel-sel cancer ni. Sebenarnya awal-awal lagi dah dibunuh oleh yang dipanggil seperti white blood cell ataupun macrophage ataupun T cell. Ni sel-sel yang meningkatkan immunity dan sebagainya. Dia tu macam polis lah, dia jaga. Awal-awal dulu dia jaga, tapi lama-kelamaan ni saya nak bagi tahu kat you ni, dia macam cerita kat negara-negara kita juga. Contohnya katakan cancer cell ni dia sekongkong, faham tak? Dia boleh ada connection. Dan T cell ni ataupun sel-sel yang patut bunuh cancer cell ni, kadang-kadang dia macam kena rasuah, faham tak? Dia kena cucuk dengan cancer cell, agaknya dipujuk. Mula-mula kasar juga, kelamaan dia jadi macam lemah. Bila lemah, dia bersekali pula, sekongkong. Bila dia jadi sekali, tu yang berat tu. Itu yang menjadikan cancer cell jadi bermaharajalela sampai kan kita tak boleh kontrol. Maka dia jadi metastasis. Tahu tak metastasis? Metastasis sepatutnya dia tak pergi ke mana, tapi bila dia kata metastasis, daripada cuma bahagian breast, dia boleh pergi ke paru-paru, dia boleh pergi ke sampai tulang belakang. Kadang-kadang you sedar-sedar dah kena ke liver pun. Itu yang susah nak baik tu, faham? Okey, itu yang dipanggil metastasis. Sebab apa? Dia sudah bekerjasama dengan kita punya own polis, kita punya own army kita. Macam autoimmune pula jadi cerita. Tetapi sebenarnya ni bukan autoimmune, ni dia panggil bekerjasama. Jadi jangan mainlah. Sebab apa? Sel-sel immunity ni, sel-sel darah putih yang T cell semua yang patut bunuh cancer cell ni, bila dia dah bekerjasama, dia dah tahu secret body kita ni. Jadi dia senang bawa membantu yang dipanggil dalam collagen fiber dalam body kita ni sebelum sampai kepada blood vessel, sebelum sampai kepada pembuluh darah. Dia ada macam connection, macam orang panggil tangga untuk menyambung. Sebab mula-mula dia belum sampai lagi pembuluh darah. Bila dia nak masuk pembuluh darah tu, dia kena kerjasama dengan orang-orang, contohnya orang lokal kat situ lah. Maksudnya sel-sel kita yang kalau dah lemah kat situ, kita pun tak bagi penjagaan yang rapi. Contohnya kita tambah lagi gula, dia menyala je, dia kerjasama, laju dia sampai ke blood vessel. Bila sampai blood vessel, dia berakar. Bila berakar, itu yang dinamakan stage 2. Bila dia dah orang panggil bukan saja berakar, dia putus-putus, dia hantar orang kata wakil-wakilnya ke negara lain ataupun ke tempat-tempat lain. Itu yang jadi stage 3, stage 4. Okey, nampak tu. Kalau you diabetic, itu dia, you menjana lebih banyak lagi sel-sel kanser disebabkan dia suka makan gula. Okey, kalau you ada breast cancer contohnya, you belum ada diabetes, tetapi cancer cell ni boleh mengganggu pankreas. Nampak tu yang saya maksudkan kenapa dua-dua ni dipilih pada malam ini. Sebab ini banyak kajian mengatakan cancer cell ni dia tak stop. Bila dia dah mula makan, kalau you tak pandai berhenti bagi dia lapar, maksudnya bagi dia starve, maksudnya kekeringan makanan, asyik ada je supply, siaplah. Sebab tu kalau you tengok D&D diet, saya kata kalau you are cancerous, you ada penyakit yang dah ada ketumbuhan, walaupun stage 1, stage 2, kalau boleh you lock habis-habis. Sebab itulah nanti kalau saya suruh berpuasa, ini salah satu sebabnya. Pasal apa? Dia dia boleh multiply begitu cepat sekali, berganda-ganda. Tetapi dia juga bukan saja boleh multiply cepat, dia kalau tak ada oksigen pun dia lagi happy.
Orang kalau kita ni tak ada oksigen, kita tak boleh hidup kan. Dia tak ada oksigen, itulah dia lagi orang kata apa, macam tempat busuk ni dia cukup suka. Macam kita pergi tempat buang sampah tu kan, katakan nak nafas pun tak boleh, banyak sangat dia punya sulfide tu kan, bau sulfur semua sampai nak pening, nak pitam semua, tak, dia boleh. Dia cukup suka benda-benda macam tu, walaupun dia cuma keluarkan tenaga cuma 2 kali ganda kalau dibandingkan kalau kita pakai oksigen sampai 36 kali ganda. Kalau setiap makanan kita proses, kita dapat 36 katakan liter lah minyak petrol, katakan kita proses minyak ni kan. Tetapi kalau tanpa oksigen, dia cuma keluar 2 liter je. Inilah kerja kanser. Walaupun 2 liter, dia nak ambil perjalanan hidup kat situ juga. Kanser begitu, nakal, tetapi dia buat kerja dia sebab Tuhan dah perintah dia, kau jangan kacau. Yang ambil 36 liter punya tu bagi kat manusia yang biasa, normal cell. Tapi kalau kau tak normal, kau dah nakal, kau dah kanser, kau cuma ambil 2 liter punya production saja. Itu pun dia, sebab tu dia kena lagi banyak makan benda-benda yang bergula dan sebagainya. Alright, kalau macam tu, bila dia dah team up dengan macrophage kan, dan dia dah pergi ke tempat-tempat lain semua tu, kita kena hati-hati. Sebab apa? Kalau kita masih lagi tak check, tak stop dia akan terus sampai ke seluruh badan pun boleh. Itu yang pernah dengar tak? Terutama sekali kalau you kena liquid cancer seperti lymphoma yang saya kena dulu, atau leukemia yang ramai budak-budak kena, kesian kan. So mau tak mau, kalau you pandai block, alhamdulillah. Namun kalau takat kita block sikit-sikit je perjalanan cancer cell ni, dia cepat rewire. Maksudnya kalau you cuba potong wire kat sini macam fuse ataupun macam kita transfer signal ke apa-apa pakai wire kan, you kata block kat sini, you potong kat sini, dia boleh buka lagi. Kerja cancer cell ni, kalau you tengok satu hari dia punya pertukaran, sel normal pun lebih kurang 1 million pertukaran sel kita, dan setiap hari dengar ni 400 billion new cell yang hidup dalam badan kita. Ni normal normal proses. You dengar tak dia punya number figure tu? 400 billion. 6 billion yang ada kromosom tu, 6 billion per day dia produce lagi. Berarti sel kita yang normal-normal pun kita perlukan semua ni. Tetapi ramai orang tak tahu, saya pun terkejut bila tengok ni. Dengar 120 kesalahan. Okey, mistake setiap satu sel buat satu hari. Macam mana ni? Kalau dipikir-pikirkan, itu pun kita masih hidup dalam keadaan yang normal. Maksudnya dibenarkan sampai 120 kali mistake sehari. Mistake ni maksudnya kan dia sel kita kan ada A, C, TG semua tu kan, nak tukar-tukar dia punya tu. Kalau tak mistake 120 kali pun, Tuhan bagi peluang lagi, kita masih lagi tidak berkanserous, tak jadi kanser lagi. Dan bila you tengok satu hari satu badan sampai 48,000 trilion kali kita buat mistake. Tuhan punya sayang kat kita sampai trilion mistake pun. I tak tahu lah macam mana saintis bilang. Saya pun tak boleh tengok berapa kosong lagi dah. Mistake tau. Maksudnya tak perfect. Kita punya salinan kita dan sebagainya, maklum lah kan, dia berbilion-bilion tu mesti ada mistake kan. Masih lagi boleh hidup kita seperti sedia kala. Tetapi bila DNA tadi, bila dia tak boleh betulkan balik, ini dia. Mistake tak apa, tapi bila dia tak boleh yang maksudnya extra mistake setakat yang dibenarkan. Tapi kalau extra mistake, kalau dia tak matikan sel tu ataupun sel tu tak mati sendiri, namanya apoptosis, kan sel kita mati sendiri. Sel kita pun ada hayat dia. Kalau dia ada sampai dah waktunya, tak sesaat lambat, tak sesaat awal, itu pun mikro kematiannya, mati semua. Tetapi yang kalau yang tak mau ikut perintah, yang tak boleh kita kawal dia bermutasi. Mutasi maksudnya dia tak mati tetapi dia cari jalan untuk hidup juga, dan dia punya signal dan dia punya muka, dia punya fitrahnya dah lain, dah tak macam sel normal lagi, dah tak dengar cakap, dan dia kadang-kadang timbul biji-biji dan sebagainya. Inilah dia dinamakan sampai jadi kanser. Baik, saya nak bagi tahu kat you berapa lama selalunya
sel ni boleh jadi kanser yang sebenarnya. Sebab itulah malam ni bila saya kata ada harapan, terutama sekali bagi mereka yang tengah dengar lecture saya ni, boleh tak you ambil perhatian ni. Bila dia dah mula mutasi tadi, dah tak tengah cakap, dia belum jadi kanser yang serius. Awal-awal lagi saya kata apa, ada kita punya polis, army yang masih lagi mengawal negara kita, dia menjaga, dia bunuh. Tetapi bila you are diabetic, dengar ni, bila you gula tinggi dalam badan dan you belum lagi kena kanser, contoh tadi saya bagi breast cancer, belum lagi, cuma diabetes saja, dia dah mula ambil daripada sedikit yang tak dengar cakap tadi, dia dah mula beranak, tetapi punyalah lama. Average, kata saintis yang buat kajian ni, sampai 12 tahun barulah kot nak nampak lebih kurang sebiji mata pen. Boleh faham ni? Ni ujung mata pen tu. Tetapi bila dah ada sebiji kat ujung mata pen punya saiz tu, nak naik ke jadi 1 cm, dia akan ambil cuma lebih kurang 7 tahun sahaja. Faham tak faham ni? 12 tahun tak nampak apa, tetapi sel kanser dah ada. Kalau kita tak betulkan, ini masanya yang nak betulkan diabetes, nak betulkan tidur, exercise, kan saya dah cerita makanan semua tu kan. Kurangkan gula, kurangkan susu, kurangkan daging yang berat-berat. Itu dia. Sebab tu saya kata D&D diet memainkan peranan yang penting supaya sebelum dia masuk ke tahun yang ke-12 average, supaya kita tak masuk ke fasa kedua. Fasa kedua tu dia cepat. Tadi 12 tahun, sekarang tak sampai 7 tahun, berarti 6 tahun. Berarti dia lipat kali ganda speed dia. Cuma sekarang bukan sebiji mata pen lagi dah. Bukan sebesar rubber pen kat ke belakang tu. Dia orang kata masa ni nak naik ke 1 ataupun 4 cm. Antara 1 hingga 4 cm cuma perlukan 6 hingga 7 tahun saja. Sebab tu you pernah dengar saya buat cerita dulu Steve Jobs, ya, founder Apple tu kan. Dia kan famous jadi vegetarian dan sebagainya, tapi ada orang buat betul-betul cerita dia yang kenal dia, rupanya dia very stressful. Stres merupakan salah satu lagi daripada yang mencernakan cancer cell. Kalau tak jaga betul, contoh Steve Jobs pun berapa tahun daripada dia muda handsome sampai dia jadi kurus kering. You pernah tengok kan bila dia bagi lecture masa dia dah dapat lagi sekali pancreas. Nampak dia kena pancreas, head of pancreas punya cancer, memang dekat sangat dengan liver dan sebagainya. Tak sampai berapa tahun lepas pada tu, tak sampai 5 hingga 7 tahun, dia meningkat daripada saiz sekian kepada saiz yang dah tak boleh kontrol lagi dah, dan dah metastasis dah, maksudnya dah pergi ke tempat lain. Jadi dia pernah menceritakan, kalau you baca dia punya biografi tu kan, dia kata sebelum dia meninggal lah, dia dah tahu dia tak ada banyak masa lagi dah. Dia selalu menceritakan pada kita, dan malam ni kita ambil iktibar. Dia kata lebih kurang lah, maksudnya yang paling penting ialah bukan duit saja yang dicari, bukan harta, bukan kekayaan, tetapi sebenarnya yang dia cari, ataupun kalau boleh dunia dia diputar kembali, dia perlukan kasih sayang. Sebenarnya dia perlukan amalan yang baik kepada orang. Dia perlukan, orang kata love is the best. Bagi dia lebih tenang kalau boleh, dia tak payah lagi nak kejar-kejar. Maksudnya kalau bahasa orang kampung kita, tak payah nak kejar dunia saja. Dia tak adalah cerita pasal Tuhan dan sebagainya kan. Tetapi bagi dia baru nampak bahawasanya kesihatan tu amat mustahak. Dia stres. Dia tak ada seorang pun akan tanya berapa duit you tinggalkan. Dia tak ada. Sebenarnya walaupun dia kaya raya, tapi bagi dia tidak ada makna langsung, kan? So yang kita nak pada malam ini, you dengar cerita saya, kita sama-sama orang kata muhasabah diri, dan supaya kita tidak mendapat 10 petanda yang saya nak tinggalkan anda, supaya kalau you ada diabetes pun kena check ada tak petanda ni. Lebih-lebih lagi kalau you belum kena kanser, tetapi kalau ada cerita-cerita ni, tolong check. Boleh? Bersatu, you rajin letih. Dah dekat 5 bulan dah tak ada sebab. Okey, letih tak bersebab. Dengar ni, letih yang tak bersebab dan dah lama.
lebih daripada 4-5 bulan tak usah melawak. Okay, it's not biasa-biasa lagi dah. Vitamin semua you dah makan, you dah ambil sacha inchi oil, dah ambil vitamin D3, K2 semua tak jalan, jangan melawak. Okay, number 2 ialah kalau you sakit tanpa sebab juga, dan sakit tu tidak baik-baik dan tahu punca dia, tak sakit je kadang-kadang bahagian perut, tu nak tengok kolon ke belakang, tulang tu tengok, kadang-kadang dia rasa pain je, tengok kidney pun tak ada problem, cuba check sakit ni terlalu lama tanpa sebab juga. Okay, dan breast of course selalunya tak sakit, tapi kalau you rasa berdenyut-denyut, please check. Okay, apa saja saya cerita ni tak semestinya dia kena kanser, sebab ramai orang yang letih disebabkan masalah thyroid, masalah pemakanan, masalah tak cukup vitamin. Sakit pun ada macam-macam kan, ada setengah orang kalau sakit bahagian kerongkong tu mungkin masalah GERD, masalah reflux atau gastrik ataupun SIBO, semua intestine bacterial overgrowth tu kan kalau sakit-sakit. Tetapi kalau berterusan masih lagi doktor pun tak tahu, always cuba elakkan masalah kanser dulu. Nombor 3, check ada tak tumbuh apa-apa, ada lump tak, ada biji tak. Okay, sebab very important. Okay, biarlah you risau sedikit bila doktor check, dia kata cuma cyst sahaja ataupun cuma fat sahaja, it's okay lah, daripada you agak-agak cuma cyst atau belun-belun sikit-sikit je, alah cair biasa je, rupanya dah sampai ke ketiak pun, sebab kadang-kadang tak nampak kan. So kena check. Saya bukan nak menakutkan you, tapi saya nak kalau peringkat awal you dapatkan, saya kata tadi, dia dalam 12 tahun tu you boleh do something dalam 12 tahun ni, memang boleh clear. Okay, weight loss, berat badan yang hilang tanpa you plan nak buat slimming program, ataupun you tak lalu makan makanan yang you suka makan, you tengok sekarang tak ada selera. Selalunya orang yang kanser ataupun bermasalah sakit kronik macam ni bermasalah besar. Ini luar daripada cerita orang diabetik kan, ni katakan orang diabetik pun dah kena, tetapi orang you belum kena kanser, ataupun yang belum kena kanser ramai-ramai ni yang dengar saya ni, you nak kena tengok blood dalam urine ada tak, urine air kencing you ada darah tak, kena check tau. Okay, of course lah, kencing dalam darah dalam air kencing tu macam-macam, boleh ada kidney stone, boleh ada luka, boleh ada infection, tetapi selalunya kita nak tahu ada tak tumor atau kanser yang dah menyebabkan perdarahan. Boleh daripada kidney cancer pun boleh, pundi kencing pun boleh, bahagian testis kita tu, prostate, semua tu kena check. Faham? Okay. Lepas tu you punya weight loss pula dah teruk sangat sampai kan orang boleh tegur you, kenapa Din, kau ni dulu nampak macam cabi-cabi juga, bulat-bulat juga ni, sekarang ni macam tak makan je, macam tak cukup makan. Memang pun nombor 1 you tak lalu makan, nombor 2 kalau makan pun you punya berat badan kan you duk jamu selera kepada kawan you, nama apa, nama kanser tadi tu. Jadi 80% daripada kanser-kanser yang stage 4 body orang tu memang selalunya dah nampak kering kontang, macam baru keluar daripada Afrika yang tak ada makan tu. Okay, baik. Fever, demam yang berpanjangan, tidak tinggi, tidak rendah, tapi dia ada je. Kejap dia pergi, kejap dia datang, dia tak mau macam nak hilang langsung, dan selalunya peluh-peluh malam. Ni you tolong, dia panggil low grade fever most of the time. Lepas tu kalau you dapat fever ni lebih awal, peringkat bulan pertama fever, selalunya dia blood cancer. Kalau you dapat fever lambat, lepas 2, 3, 4 bulan you punya ada simptom dan signs yang lain tadi tu, yang ingat tak, berat badan, tak lalu makan, semua tu, tapi you punya demam ni datang lambat sikit, 2-3 bulan kemudian, selalunya dia solid cancer. Faham? Okay, ini sebagai orang kata apa, rambang. Okay, skin changes, kadang-kadang kulit you bertukar warna. Lebih-lebih lagi yang kita risau kalau ada tai lalat yang bertukar
Tak semestinya tak lalat, kadang-kadang ada tumpuk-tumpuk yang berwarna, kadang-kadang tak sama design dia lagi dah kiri kanan tu. Tu bukan tak lalat biasa lagi dah. Lepas tu you punya sempadan kat luar dia tu you tengok tak selari lah, maksudnya kan kalau tek lalat tu dia bulat elok kan, yang ni beragi-ragi, warna dia pun tidak stabil, maksudnya ada yang cerah, ada yang gelap, ada yang brown, ada yang hitam. Tu kena jaga. Ni di kat kulit-kulit kita ni, saya ambil contoh macam ni, ada hitam-hitam macam ni kan, tapi ni dia sama je hitam semua. Lepas tu dia bila kadang-kadang berumur sikit dia keluar lah macam-macam ni, ada lagi lah timbul macam cyst lah apa, saya nak tunjuk pun banyak sangat nanti. Tapi saya cuma nak beritahu kat you, jangan sampai naik ni dah dekat setahun 2 tahun macam ni tak apa lagi, tapi kalau setiap 3-4 bulan dia bertukar, lepas tu dia jadi sekejap dia kecil, lepas tu dia besar-besar lagi, lepas tu dia membesar terus. Yang tu tak usah tunggu lama-lama lah, kena pergi buat biopsi cepat. Okey, sebab nanti diabetes satu nak kena jaga, cancer cell lagi. Lepas tu bowel, you ada darah dalam you punya najis atau bila buang air besar, kadang-kadang you ada diarrhea, kadang-kadang you ada sembelit, kadang-kadang ada kembung, bloating. Ni masalah GIT. Cuba cek betul-betul, sebab yang paling common terutama sekali lelaki, wanita pun senang kena dah sekarang. Dia panggil colon cancer, colorectal cancer, dysphagia, tak boleh telan. Kalau you dah sampai tak boleh telan, cek tengok sama ada esophagus you ke, thyroid you ke, ataupun ada lymph node mana-mana yang menekan kat situ. Faham? Dan last sekali ialah batuk tambah berhenti. Clearkan dulu, jangan anggap cuma ni macam, kalau TB tak apa juga, kalau betul-betul TB boleh baik, kalau rawatan lama macam mana pun dia ada chance baik. Tetapi kalau cancer, you biarkan batuk ni berterusan, kalau dah mula lekat kat kerongkong ni, Masya Allah, seksa sangat lah. Kadang-kadang tak besar mana pun, tetapi sebabkan dia mencekik, tak boleh telan dan sebagainya, maka walaupun stage 2, stage 3 pun dah mulai seksa. Faham? Tuan-tuan sekalian, panjang sikit malam ni, sorry, tapi yang penting saya cukup prihatin kepada masalah kanser. Maklum saja, orang yang berpengalaman sedikit macam saya ni, bolehlah saya bagi tahu pada you soal takut, soal gabra, soal menangis, soal nak jaga siapa, panjang cerita lah. Tapi cukup dulu malam ni, kita bagi tahu pada anda penyakit kronik jangan anggap biasa-biasa saja, terutama sekali diabetes, sebab dia suka dengan kanser juga. Sebab kanser amat, kalau semua penyakit dia suruh pilih, dia pilih orang yang diabetik dahulu. Tahu kenapa kan? Alright, so saudara sekalian, saya mengharapkan anda belajar sesuatu malam ni. Kalau sudi, tolong share. Dan saya selalu lupa nak suruh you tekan loceng. Patutlah. Setengah orang kata, Dok, saya terlambat masuk dan sebagainya. Kalau tekan loceng, kan dia bagi macam loceng, macam bagi orang panggil notice kat you, cepat sikit you dengar dan you boleh ikut saya. Okay? Kalau miss pun boleh dengar, cuma dia tak live je lah kan. Macam orang pergi tengok konsert, suka tengok live, tengok real life, tapi real life selalunya tak mari lah kan. Bagi saya pun, sebab tu saya suka cerita direct pada you. Baiklah, semoga dunia anda sentiasa bahagia, akhirat anda always kita fokus kepada syurga, dan sebab itulah kita kena selalu lepaskan, let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih.